Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabar tuan-tuan sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi pada tengah hari ini, dan insya-Allah untuk tengah hari ini kita sambung lagi bedah buku kita, iaitu buku ni mana tak nampak, Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Dan Alhamdulillah hari ini kita masuk siri yang ke-23, dan hari ini kita dah masuk senjata, tentang senjata untuk berhadapan dengan serangan syaitan. Dan Alhamdulillah minggu lepas kita dah masuk topik ni, bab ni, itu bab yang bab ke-8, serangan untuk menghadapi serangan syaitan. Minggu lepas kita belajar dah, kita bersikap waspada, dan sudah pasti nak waspada tentang serangan syaitan kena ada ilmu lah. Lalu kita boleh tahu apa contoh serangan mereka dan sebagainya. Jadi hari ini antara senjata yang sangat ampuh juga untuk kita gunakan untuk berhadapan dengan serangan jin ataupun syaitan ini adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Maksud Islam yang sebenar. Kita mesti berpegang teguh pada Islam yang sebenar. Okey. Setan ni kita tahu dah, mereka berjanji untuk menyesatkan anak Adam dengan berbagai cara. Jadi apa saja jalan menuju Islam akan dihalang, sama ada secara terang-terangan oleh mereka ataupun secara tersembunyi. Sebab itu antara janji mereka untuk menyesatkan anak Adam. Jadi kita boleh tengok antara satu, Muslim sebenar mesti hidupnya berpaksikan Islam yang sebenar. Waktu Allah Ta'ala sebut di sini, tengok dikaitkan dua ni. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah kata, wahai orang beriman, masuklah kamu ataupun terimalah kamu Islam itu secara kaffah, menyeluruh. Bukan kata ambil separuh-separuh kita rasakan sesuai dengan kehendak kita sahaja. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan diikut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Kenapa? Dia musuh yang nyata. Jadi tengok di sini, kalau kita perhatikan dia macam ada satu ada kaitan. Masuk Islam secara menyeluruh, jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab tu senjata yang dikatakan di sini adalah senjata untuk berhadapan dengan syaitan, adalah berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah yang sebenar. Dan benar ataupun tidak Islam yang kita bawa itu sudah pasti ditegakkan dengan hujah dan juga dalil. Islam yang diturunkan Allah ni, dia akan jamin keselamatan manusia di dunia dan juga di akhirat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikut. Allah kata. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Jangan ikut jalan-jalan yang berbagai, melainkan adalah, kita kata benda tak akan memisahkan kamu daripada jalan kebenaran. Dan untuk memahami hadis ini dan topik ataupun senjata yang saya katakan berguna untuk melawan tipu daya setan ini, kita boleh tengok bagaimana ayat ini diperincikan oleh sebuah hadis Nabi. Satu hari, ini cerita sahabat cerita, Nabi telah melukis satu garisan dengan tangan di atas sana. Lepas tu Nabi berkata, hadza sabilullahi mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Maksud Islam yang baginda bawa. Thumma khatta an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi pun lukis pula di sebelah kanan, kiri dan juga kanan, garisan hak tengah tadi tu, garisan-garisan lain. Lepas tu Nabi kata, hadhihi as-subulu wa laysa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u lahu. Nabi kata, ini pula jalan-jalan agama ideologi yang lain.
dan setiap satu yang dipelopori oleh syaitan dan setan akan sentiasa menyeru kepadanya. Ataupun kalau kita boleh katakan setan di agama ni dua saja. Islam dan bukan Islam. Dan penaung untuk agama Allah ni, agama Islam adalah Allah. Setan pula dia penaung kepada agama-agama lain. Dia cipta berbagai produk. Beginilah kita kata slogan setan mudah. Asal bukan Islam. Asal bukan Islam. Dia buatlah apa-apa, janji orang tak pergi kepada Islam. Jadi untuk mengelakkan orang tu pergi kepada Islam, setan telah mencipta banyak agama lain. Dia nak beri pilihan pada manusia untuk menyesatkan manusia. Dia macam kita kata businessman lah. Ahli perniagaan dunia. Semakin banyak produk dihasilkan, semakin ramai pembeli dan juga pelanggan. Orang makin tak nampak ada Islam tu. Nampak berbagai-bagai produk-produk lain. Okey, antara contohnya ni. Syaitan sentiasa berusaha untuk pesongkan manusia daripada jalan kebenaran dengan pemasangan itu, dan pemasangan itu terjadi dalam berbagai bentuk. Antara contohnya dia promosikan kepelbagaian agama yang menyembah berbagai jenis Tuhan. Kepelbagaian agama ini pula dihias lagi dan diperagakan menerusi nilai murni dengan tujuan untuk ikat hati manusia kepada agama tersebut. Dalam konteks zaman moden ni, kepelbagaian agama ni kita kata boleh, dia kata agama ni bawa kebaikan belaka, tak ada eksklusivism. Tak ada eksklusif Islam dia yang betul, tak ada. Jadi dia kata kesatuan agama ini yang dibuat dikajian oleh para ulama moden, kata pluralism ni sama aja, liberalism agama sama aja. Parallelism, ini cerita mengenai kerohanian. Semua agama mengajak kita melakukan kebaikan. Jadi tak perlulah kita bergaduh nak kata Islam yang paling benar. Kita memang hormat agama lain. Kita boleh coexist dengan agama lain. Tetapi kita sebagai umat Islam tetap kena yakin Islam adalah agama yang paling benar. Ini satu. Kemudian yang berikutnya, setan juga dipromosikan kepercayaan tanpa agama ataupun atheism. Jadi kita pelik. Macam mana tak ada agama? Rupanya agama setan. Ya. Saya katakan tadi, agama ni dua je. Agama Allah, agama setan. Even tak ada agama, natural, semula jadi, itu pun agama. Dan siapa yang kita kata mempelopori, beri idea-idea kepada popok ni untuk menolak agama? Setan. Dia promosikan kepercayaan tanpa agama atau atheism untuk merosakkan fitrah manusia yang memang nak bertuhan. Dia buang benda tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, memesukan kesucian Islam yang sebenar dengan memperlihatkan Islam dalam bentuk yang salah, ekstrim dan sebagainya. Rupanya Islam itu sendiri pun ada juga, kita kata jarum-jarum syaitan untuk merosakkan. Dia tunjuk ekstrim. Kita jumpa setengah orang, asyik-asyik kafir, asyik-asyik sesat, mudah sangat nak menyesatkan orang, sehingga lama nampak Islam itu huduh. Rupanya setan juga mainkan peranan untuk menjadikan orang tu terlalu ekstrim. Tak kena cara sikit, bom, bunuh, bom, bunuh. Itu pun kita kata cara setan nak pesongkan kita daripada Islam yang sebenar. Yang kedua, Islam juga tetapi terlalu longgar. Liberal, longgar sangat. Ni tak apa, ni tak apa, ni tak apa, ni tak apa. Lama kelamaan dah tak ada prinsip dah sebab Islam. Kongsi raya ke, buat majlis-majlis bersama dengan non-Muslim, sambut raya bersama, tak apa, ini untuk keharmonian masyarakat. Ataupun dia jadi longgar, itu pun salah satu daripada bentuk kita kata cara setan nak pesongkan. Pesongkan. Jadi penting untuk kita mempelajari agama Islam dan berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah huraian ulama yang sebenar untuk mengelakkan kita daripada ditipu oleh setan. Itu senjata yang kedua. Senjata yang kedua. Kemudian senjata yang ketiga, ini antara yang paling ampuh lah, sebab kita tak dapat melihat jin atau syaitan ni. Tetapi oleh kerana itu cara terbaik kita kena bergantung, harap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala yang memang berpegang yang mampu, satu-satunya Tuhan yang mampu untuk melindungi kita daripada kejahatan syaitan. Cara terbaik di kata sini menghindari kejahatan mereka dengan memohon bantuan kepada Allah. Allah siapa? Selaku pencipta mereka. Okey, Al-Quran banyak beri panduan. Al-Quran banyak beri panduan tentang benda ni. Antara contoh kita tengok ibunya Maryam, nenek Nabi Isa. Bila dia melahirkan Maryam, dia doakan kepada Allah. Dia kata apa?
Dia kata, wa inni samaituha Maryam. Aku namakan dia ni Maryam. Wa inni u'idzuha. Dan aku lindunginya dengan peliharamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan juga zuriat besok Isa minasyaitonir rajim. Daripada gangguan syaitan yang dirja atau bulan. Maksudnya kena minta dengan Allah. Ada juga dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut kita minta perlindungan dengan syaitan ini bila kita nak baca Quran. Sebab apa? Bila kita nak baca Quran, dia setan ni. Quran ni ubat. Kita pula mungkin kita kata sedang sakit. Jadi orang sakit perlukan ubat. Jadi ubat tu ada pada Al-Quran. Dan setan akan halang kita daripada baca tadabbur Al-Quran. Sebab apa? Dia tak mahu kita sembuh. Dan dia nak supaya kita berterusan berada dalam sakit jiwa yang menyebabkan kita makin jauh daripada Allah. Sebab tu sebelum kita baca Quran, kita kena baca isti'adah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan bila kamu baca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan yang terjam. Dan tuan-tuan, kalau saya nak cerita pengalaman sendiri lah. Pengalaman sendiri, kita dulu hafal Quran. Sebelum kita hafal Quran, biasanya kita tak tahu hafal. Kita lepas hafal tu biasa kita lancarkan terlebih dahulu. Lancarkan terlebih dahulu apa yang kita nak baca. Apa yang kita nak hafal lepas maghrib. Dan semasa sesi lancar tu, biasalah kita lancarkan satu muka surat lebih. Dan sebelum tu, of course lah, kita dididik baca isti'adah ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan biasanya pengalaman saya bukan sekali dua sepanjang hafal Quran ni berpuluh kali. Kalau kita baca, tiba-tiba kita tersilap. Dan kita tak sedar kita tersilap. Kita dah proceed terus next page ataupun bahagian bawah. Tiba-tiba hati ni terdetik. Macam dijentik-jentik. Minta cek balik ayat di atas, ayat sebelum. Kita pun tengok balik. Tengok, memang ada silap. Memang ada silap. Dan benda ni berlaku bukan sekali dua, berpuluh kali. Jadi selepas kita alami sendiri benda ni, saya alami sendiri, saya kata betul lah. Yang ni ada fungsi. Isti'adah ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada fungsi untuk jaga kita daripada gangguan syaitan ketika baca Al-Quran. Ini dalam lagi lah kalau kita nak bincang ni. Contoh kepentingan isti'adah, kenapa minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Dia tak bagi baca Quran. Ataupun kita dah baca Quran, dia asyikkan kita dengan aspek tajwid sehingga lupa nak cek apa tadabbur makna ayat dan sebagainya. Waktu kita kena luaskan skop ni. Okey, terus yang keempat, antara cara untuk menghindari serangan syaitan ni senjata-senjata sentiasa mengingati Allah. Berzikir sentiasa ingat Allah ni antara senjata yang paling kuat untuk selamatkan seorang manusia daripada syaitan. Sebab antara satu sifat syaitan ni disebut dalam surah An-Nas, dia kata khannas min syarril waswas, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah, min daripada syarril waswas, kejahatan al-waswas, setan yang membisik. Al-khannas, khannas ni tenggelam timbul, datang dan pergi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menghamburkan bisikan ke dalam hati manusia. Di sini disebut khannas. Khannas apa? Dalam terjemah dia kata, dalam tafsir kata tenggelam timbul. Abdullah bin Abbas kata apa? Syaitan tak pernah puas hati. Menurut Abdullah bin Abbas dia kata syaitan sentiasa hinggap. Sentiasa hinggap dalam hati anak Adam. Ada aja. Bila kita lupa dan juga lalai, dia akan membisikkan kejahatan. Sebaliknya, bila manusia ingat kepada Allah, dia akan tenggelam. Jadi oleh itu untuk kita nak jadikan kuat, nak lemahkan pengaruh syaitan ni, nak minimumkan pengaruh syaitan, kita kena sentiasa mengingati Allah, berzikir. Ini hadis Nabi. Ini hadis yang cukup baik. Ada seorang sahabat Nabi, dia bonceng unta sekarang dengan Nabi. Lepas tu tiba-tiba dia tergelincir. Waktu dia pun nak jatuh. Bila nak jatuh dia apa? Kita kata macam melatah lah, melatah. Kalau kita opocok melatah. Dia ni melatah dengan mencaci setan. Dia kata ta'isa syaitan. Ta'isa syaitan, celaka si setan. Waktu Nabi dengar, Nabi tegur, Nabi kata la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu cakap celaka setan. Kenapa? Bila kamu cakap macam tu, dia akan jadi besar, kekuatan jadi hebat seperti sebuah rumah. Wa yaqulu, dia pun kata biquwwati, dengan kekuatan aku ini aku baru dapat, sebab kamu maki aku tadi, mencaci guna bahasa kasar tadi, aku akan tewaskan kamu. Walakin Nabi kata sebalik, qul, sebut bismillah. Sebab apa? Bila kamu sebut fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakun mithla dzubab. Sebab kalau kamu sebut nama Allah, setan tu akan jadi mengecil seperti seekor lalat. Sebab tu tuan-tuan, agama kita ni tak boleh main logik bulat-bulat lagu tu. Agama bukan logik. Ada benda boleh kita fikir logik, ada agama perlu ada panduan. Macam ini antara contoh. Kalau kita hidup di zaman bersama dalam kalangan manusia,
Kalau kita nak jatuhkan seorang, nak malukan seorang, kita maki dia. Bila dia dimalukan depan orang, air muka dia jatuh, hilang harga diri dia, mungkin dia akan berundur, tak kacau lagi dah kita. Tetapi untuk setan tak boleh. Dia ada panduan dia. Ada panduan. Sebab tu kita tak boleh maki setan. Sebab kalau kita maki setan macam kita duduk sekali dengan dia, kita bergelumang sekali dengan dia. Tanpa sedar kita pula dipengaruhi oleh dia. Sebab ini kalau kita banyak berzikir, sebut nama Allah dan sebagainya, perkara ini akan bantu kita untuk melemahkan mereka. Sebab tu kalau tengok orang yang sentiasa dalam zikir, mengingati Allah, akhlak baik, dia payah sikit setan nak masuk rapat. Lepas tu tuan-tuan, ini hadis lain. Adab ketika senja ni. Ni minta perlindungan Allah. Nabi kata bila malam ataupun senja, tahan anak-anak kamu daripada keluar kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu. Ini kata waktu di dunia ni, waktu kita hidup seharian ada dua waktu. Satu dia panggil waktu Rabbani, waktu ketuhanan. Bila tu? Ini dekat-dekat nak subuh, waktu sahur. 2/3 malam. Ini waktu saat mustajab doa-doa kita. Dan kalau kita mimpi pada waktu itu pun, mimpi kita tu mungkin ada petunjuk yang benar daripada Allah. Syaratnya kalau kita penuhi syarat dia lah. Kita seorang yang benar lidahnya. Apa yang kita buat tu, kita ni bukan apa yang kita baca, waktu tidur yang betul dan sebagainya. Satu lagi dia waktu syaitan ni dekat maghrib. Asar, bawa asar ke maghrib. Sebab tu kalau kita perhatikan anak ni, kita kecil, kalau dia tidur selepas asar, sedar dekat maghrib dia meragam. Sebab waktu tu memang waktu tak elok. Dan waktu itu juga kalau orang nak belajar ilmu hitam yang berdamping dengan jin setan, masa itulah dia buat benda kufur. Contoh di pagi tempat-tempat yang dikatakan ada keras, tempat yang mungkin dikatakan ada penunggu, ada jin, ada setan. Dia duduk situ, dia buat benda kufur. Contoh dia berok atas Quran ke, dia pijak Quran ke. Waktu dia duduk situ pada waktu perdana setan ni, benda tu akan datang. Jadi dia boleh berdamping lah, boleh jadi hebat, tapi kufur lah kerana bergantung pertuhankan syaitan. Lepas tu Nabi kata lagi, bila dah habis waktu malam, masuk satu malam, lepaskan mereka, boleh dah. Lepas tu aghliqul abwab, tutup pintu. Dan sebut nama Allah. Kenapa setan tak mampu nak buka pintu yang tertutup, lebih-lebih lagi yang ditutup dengan nama Allah. Ini antara perkara yang kita perhatikanlah. Maksudnya, minta perlindungan dengan Allah. Setan tu adalah makhluk Allah. Allah boleh kekang mereka. Kemudian Nabi pun ajar doa. Doa ni tuan-tuan lepas ni kena buat. Jangan cicir. Nabi kata bila seorang tu keluar daripada rumah sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Aku keluar dengan nama Allah, aku berserah kepada Allah kerana tiada upaya dan kekuatanku kecuali dengan bantuan Allah. Nescaya dikatakan oleh malaikat kepadanya, kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan keperluan kamu dan kamu dipelihara daripada gangguan syaitan. Bila kita keluar, kita baca doa ni, syaitan lari jauh. Fatanaha, lari. Menjauhkan diri. Fayaqulu la syaitanu akhar, syaitan yang berkata, kaifa laka birajulin, dia kata mana mungkin bagi kamu peluang untuk mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan keperluan dan juga dijaga dirinya daripada gangguan syaitan. Ini hadis riwayat Abu Daud. Elok benarlah kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Maksudnya walaupun simple pendek, kesannya besar. Sebab kita bergantung kepada Allah. Sebab Allah Tuhan yang mengawal segala-galanya, termasuklah setan, jin mungkin akan mengacau kita. Okey. Ini pun satu lagi. Nabi kata siapa sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari 100 kali dia sama seperti membebaskan 10 hamba. Ditulis untuknya 100 kebaikan. Dan dihapuskan 10 ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa kejahatan. Dan dia menjadi hirzan, pembenteng daripada syaitan pada hari itu sehingga petang. Ada kisah kita baca kisah-kisah, antara contohnya bagaimana seorang ulama pergi merawat orang kena jin. Lepas tu suruh jin tu keluar, jin tu tak nak keluar, jin tu kata dia nak badan ganti. Lepas tu ulama dia kata masuk badan aku. Lepas tu jin pun cuba masuk, tak boleh. Lepas tu bila ditanya apa yang kamu amalkan, aku amalkan apa yang Nabi ajar. Ni la ilaha illallah wahdahu la syarika. 100 kali. Dah berat ni. Tapi sebenarnya kalau kita disiplinkan, insya-Allah kita boleh buat benda ni. Ini antara contoh
bukti apa hari tinggalkan oleh Nabi kita. Tuan-tuan cukup untuk hari ini. Kita sambung. Minggu depan ada berapa lagi cara perlindungan ya. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Apa yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buat daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.